Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah taala terus menerus memberikan kita taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan segala ketaatan dan kebaikan. Alhamdulillah, pagi ini Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita menghadirkan diri kita di sini, iaitu majlis ilmu yang akan membahaskan perkara yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rentetan ataupun sambungan daripada majlis-majlis yang lepas lah, yang dikendalikan oleh Fadil Ustaz Haji Ahmad Mukhlis Hafizahullah Ta'ala, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan, dan diberi amanah kepada Ustaz Alif kita sebagai penganjur. Dan sebelum kita mulakan, kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. InsyaAllah program kita ni akan berlanjutan sehingga pukul asar. Jadi jangan balik boleh, insyaAllah. Dia lagi 2 jam je dah panas punggung lah. Jadi kita niat insyaAllah sampai habis. Dan bukan hari ini saja, dia akan ada lagi siri-siri yang berikutnya pada masa akan datang, insyaAllah. Bulan seterusnya pun ada lagi, insyaAllah. Untuk minggu ni kita akan fokus kepada fahaman-fahaman atau kelompok-kelompok atau mazhab-mazhab yang sesat, yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam pengajian akidah, dia ada beberapa cabang lah. Selain daripada kita mengetahui apakah akidah Islam dan apakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka perlu jugalah kita mengetahui apakah akidah-akidah yang menyalahi akidah Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya macam dalam bab solat kan. Dalam bab solat kita belajar syarat-syarat sah solat, tapi kita belajar juga syarat-syarat yang membatalkan solat.
Di dalam akidah sama juga, kita belajar apa itu akidah Islam dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita kena tahu juga apakah akidah-akidah yang menyalahi akidah Islam dan menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi ilmu ni sebenarnya bukan calang-calang ulama lah yang mampu untuk membahaskan. Sebab untuk menguasai akidah Islam dan Ahli Sunnah wal Jamaah ni, boleh kata di bawah kemampuan semua mukallaf. Tetapi untuk menguasai, mengetahui akidah yang di luar Islam atau yang menyalahi Ahli Sunnah wal Jamaah ni bukan sebarang. Sebab perkara itu perlu dibuat kajian. Memang kita, ulama-ulama kita perlu bersikap insaf. Maksudnya kita tidak menuduh kelompok-kelompok tersebut dengan fahaman yang mungkin dia pun tak berpegang dengan fahaman tersebut. Mentang-mentang dia bukan mazhab kita, kita pun bantai dia, kata dia beriktikad begitu begini. Tak boleh sebang-sebang. Jadi kena sahkan dulu, betul ke akidah mereka begitu. Maka perlukan kepakaran, perlukan pengalaman. Jadi antara yang mula-mula lah setakat yang diketahui dalam sejarah, iaitu ulama yang mengarang kitab yang menceritakan, membahaskan tentang akidah batil ni, akidah ahli bid'ah wa dalalah ni, ialah imam mazhab kita sendiri, iaitu Imam Abul Hasan Asy'ari. Kitab dia ni dipanggil kitab Maqalat Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin. Ini antara kitab yang awal lah rasanya. Walaupun Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia bermula memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sambil menentang akidah firqah-firqah yang batil ni, adalah awal kurun yang keempat. Jadi sebelum-sebelum tu dah ada lah maksudnya. Sudah pun ada. Tapi yang mula mengarang kitab dan menulis fahaman-fahaman tersebut, imam setakat ni lah yang sampai kepada kita. Mungkin ada, wallahu alam. Sebab kitab yang dikarang oleh ulama bukan semuanya sampai kepada kita. Ada sebahagiannya hilang, dibuang, dibakar, dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam dan sebagainya. Jadi hanya orang yang betul-betul mempunyai kepakaran dalam akidah ahli bid'ah ini yang mampu untuk mengarang kitab-kitab tersebut. Ya, bukan semua ulama akidah, bukan semua ulama kalam mampu untuk menguasai, dia panggil ilmu firaq. Iaitu ilmu mengenai fahaman-fahaman yang batil serta pegangan-pegangan mereka serta dalil-dalil mereka juga. Dinyatakan, disebut, dan kemudian akan dipatahkanlah segala hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka. Disebutkan dulu apakah sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana untuk mematahkan hujah-hujah untuk menolak akidah-akidah yang batil. So perlu diketahui bahawa apabila kita kata firqah itu firqah yang batil, mazhab ahli bid'ah wa dalalah ini, bukan bermakna 100% akidah dia tak betul. Mereka juga ada akidah yang betul. Hanya sebahagian. Ada yang sebahagian tu sedikit saja yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh kita kata Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. 100% menyalahi ahli sunnah. Tidak. Jadi sebahagiannya mereka memang berpegang dengan apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Hanya ada beberapa sahaja. Beberapa sahaja. Jadi disebabkan beberapa perkara itulah mereka dikeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah. So jangan kita anggap bila mereka ni, kalau kita ada kawan Syiah misalnya kalau terus kita kata dia ni kafir, dia ni bukan dia bukan Islam lagi dah. Jangan.
Sebab tu saya sebut tadi akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab walaupun kelompok-kelompok ini mereka menyalahi ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka masih Islam. Sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari sebut apa? Maqalatul Islamiyin wa ikhtilaful musallin. Maksudnya maqalat maksudnya pendapat-pendapat, maksudnya fahaman-fahaman lah. Islamiyin, mana Syiah pun Islam, Khawarij pun Islam, Qadariyah pun Islam, Jabariyah pun Islam, Mu'tazilah pun Islam, dan lain-lain lah pun Islam. Maksudnya dia mengucap dua kalimah syahadah, dia beriman Allah tu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dia iktiraf Nabi Muhammad itu suruh Allah, dia beriman pada malaikat, kitab, rasul, kiamat, hari kiamat, qadar, dia sembahyang 5 waktu. Islam. Tapi ada sebahagian cabangan-cabangan daripada rukun iman tersebut, mereka menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita tidak menafikan bahawa ada sebahagian daripada kelompok tersebut yang melampau sehingga menyalahi akidah Islam, yang akhirnya dihukumi mereka itu terkeluar daripada Islam pun ada. Maksudnya kita jangan ambil sikap terlalu keras, ekstrim, dan juga jangan mengambil sikap tasahul, ambil mudah, sembrono. Kita kena apa-apa pun dalam kita bersederhana lah, mu'tadil atau mutawassit. Jangan terlalu semua kelompok nak dikafirkannya. Wahabi kafir, jangan. Itu melampau tu. Sebab tak semua mereka ni, boleh kata hampir semua tidak kafir. Hanya sedikit sahaja, segelintir sahaja. Merah ni kan? Memang merah ke hijau? Bismillah. Jadi kebanyakan mereka ni, walaupun ulama kita menghukumi mereka ini firqah batilah atau firqah bid'ah wa dalalah, tetapi mereka tetap juga tidak dikafirkan lah, tidak dihukumi kafir, iaitu terkeluar dari Islam. Tetapi tak juga kita kata langsung tak ada yang kafir. Ada sebahagian ghullatul Syiah misalnya, pelampau-pelampau daripada Syiah pun ada juga yang kafir, tapi tak banyak lah. Itu juga yang Wahabi pun ada yang sampai tahap boleh dikafirkan, tetapi kebanyakannya tidak. Cuma nak menghukumi adakah mereka ini kafir atau bid'ah, itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita, bukan kerja kita. Dan saya pun tak ada hak, tak ada authority untuk menghukum seseorang tu kafir ataupun bid'ah. Ini hanya tugas qadi, mufti dan hakim syar'i sahaja. Hakim syar'i pun tengoklah, kalau dia bahagian akidah bolehlah, kalau bukan bahagian akidah perlu sokongan daripada ulama akidah. Biasanya qadi dan mufti, sebab apa? Sepatutnya lah qadi mufti ni orang yang pakar akidah, pakar fiqh, pakar tasawuf. Tapi zaman kadang-kadang kan ada bau-bau politik. Jadi itu antara asas yang perlu kita pegang. Walaupun kita belajar hari ini insya-Allah tentang firqah batil, tetapi bukan kesemua mereka itu kafir, dan bukan juga kesemua pegangan mereka itu menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya ada sebahagian daripada pegangan mereka yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada yang menyalahi Islam, itu tengoklah, biasanya akan disebut jugalah kalau ada. So dekat apa ni, risalah yang ada pada para hadirin ni, itu saya ambil daripada kitab Al-I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Sirajuddin Abbas, seorang ulama Indonesia di Sumatera. Dan dia pun ambillah rujukan dia itu daripada antara kitab-kitab yang saya bawa ni. Banyak lagi
Maksudnya bukan kita dengan berpegang pada itu kita hukumkan dia orang, tidak. Sebenarnya ini adalah nukilan-nukilan daripada kitab-kitab terdahulu lah. So antaranya Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri antara yang mahir dalam membahas mengenai firqah-firqah batil ni. Kemudian tabaqat yang seterusnya yang bermazhab Asy'ari juga, antaranya kitab yang termasyhur juga Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abu Mansur Al-Baghdadi. Dia ni ulama pada kurun yang ke-5 lah, meninggal pada tahun 429. Kemudian At-Tabsir Fid Din Abu Muzaffar Asfirayini, dia meninggal tahun 471. Ini pun kitab yang cerita tentang firqah-firqah batil juga. Kemudian Imam Syahrastani, ini kemudian lagi meninggal tahun 548, dan dikatakan bahawa ini antara yang terbaik. Imam Syahrastani punya kitab Al-Milal wan Nihal antara kitab firaq yang terbaik lah, yang insaf, yang mu'tadil. Dan ada satu ni kompilasi ni terlalu banyak dalam ni, risalah-risalah yang ringkas, dan beberapa kitab ni dikompil lah jadi satu buku, satu kitab. Nak sebut satu-satu pun banyak sebenarnya. Dalam ni dia kompilkan banyak kitab yang memang cerita pasal firqah batil saja. Dan ada lagi yang terbaru lah, yang mutaakhirin, dan biasanya mereka akan nukilkan daripada kitab-kitab macam ni lah. Sebab benda ni berlaku di kebanyakannya yang diceritakan tu yang masyhur, yang berlaku di zaman dulu. Jadi hanya orang yang berada di zaman itulah yang lebih arif akan perkara tersebut dan pernah berdebat secara direct dengan kelompok-kelompok tersebut, seperti Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Syahrastani dan sebagainya. Dan sebelum tu kita akan belajar dulu, kita akan tengok dulu sejarah bagaimana boleh terjadinya perpecahan-perpecahan dalam Islam. So dekat apa yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan ni, itu sedikit ringkasan lah, boleh kita baca insya-Allah. Muka surat berapa? 16 dah? Ya? Muka surat berapa? 1? Oh dia okay. Tajuk dia apa? Okey. Kalau kita tengok dalam tentative program, tajuk yang diberikan oleh Jabatan Mufti itu iaitu kemurtadan. Kemurtadan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Jadi walaupun tajuk dia itu kemurtadan yang berlaku di zaman Rasulullah tu, termasuklah yang berlaku ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia highlight dia lebih pada situ. Sebab di zaman Nabi SAW tak ada dalam tu, tak ada. Ini tajuk tajuk yang diberikan. Jadi untuk kita nak bahas di zaman Nabi ada orang murtad dan murtad itu, dia tak banyak sebenarnya. Tak banyak. Sebab apa? Dalam Islam, seseorang itu sekiranya dia sudah memeluk Islam, maka dia tidak boleh keluar daripada Islam. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala begitu, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam, memeluk agama Islam. Maksudnya seseorang yang ingin masuk agama Islam, dia kena masuk dengan pilihan dia. Dia tak boleh masuk Islam dengan keadaan terpaksa. Jadi sekiranya dia tidak mahu masuk Islam misalnya, maka dia ada pilihan lagi, iaitu di pilihan dia sebahagian kalau dia merupakan sebuah negara, maka mereka akan tunduk di bawah pemerintahan Islam, dan mereka kena bayar jizyah, bayar upeti setiap tahun kepada pemerintahan Islam. Dan sekiranya mereka tidak mahu, barulah akan ada isytihar perang. Tapi itu pun berlaku sekiranya ada Nabi atau Rasul dan Khalifah yang sah. Masalahnya kita sekarang ni tak ada. Seperti mana yang cuba dibuat oleh
Hizbut Tahrir, pernah dengar? Itu Hizbut Tahrir ni satu fahaman yang cuba untuk menegakkan semula khalifah Islam, dan mungkin dia tak sabar nak perang lah, tu je. Berjihad. Tapi kita tak boleh, kita semenjak runtuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah, kita tak ada khalifah Islam yang sah, yang diiktiraf oleh seluruh negara Islam. Ini yang ada hanya negara-negara Islam yang dijajah oleh boleh kita kata sama ada Yahudi Nasrani ataupun lebih khususnya British dan seangkatan dengannya lah. Jadi hasil jajahan, walaupun kemerdekaan diberikan, tetapi itulah apa yang berlaku, tidak ada khalifah Islam yang sah sebenarnya. So di situ tidak boleh isytiharkan jihad lah. Jadi bila tidak boleh diisytiharkan jihad, maka tidak boleh berlaku juga perkara-perkara seperti macam apabila orang Islam, apabila orang tu dia tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, lalu kita perang. Tak berlaku dah zaman sekarang. Tunggu Imam Mahdi lah, insya-Allah, yang akan mengambil alih semula dunia Islam. Jadi di zaman Nabi sendiri menjadi ketua umat Islam. Jadi perkara itu terletak di tangan Nabi lah. Sekiranya hukum orang yang murtad daripada Islam tu dibunuh, maka akan dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi kita tahulah hukum-hukum Islam ini di zaman Nabi bukan turun serentak semua sekali. Itu perlu lagi pembahasan pula. Bila hukum murtad itu dibunuh tu, bila turun. Macam solat pun kita tahu setelah 11 tahun kenabian. Puasa dengan zakat setelah 15 tahun, iaitu pada tahun kedua hijrah ke Madinah. Jadi hukum membunuh orang murtad ini, adakah berlaku di awal? Tidak. Ada je berlaku beberapa orang yang murtad berlaku zaman Nabi. Tapi itu bukan highlight kita lah. Highlight kita di sini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka di situ ramai golongan-golongan Arab yang kita kata baru-baru masuk Islam lah, maka mereka murtad semula. Maka di situ kita tahu punca murtadnya apa? Kerana mereka masih baru dalam Islam. Bila orang tu dia baru dalam Islam, maka Islam dia tak kuat lagi, iman dia tak kuat, pengetahuan dia tentang Islam masih belum kuat lagi. Jadi semudah itu apabila Nabi SAW wafat, mereka pun kembali kepada agama yang sebelum tu. Itu yang dimaksudkan. Maksudnya poin di sini, kalau orang itu, kalau dia tidak memiliki ilmu yang cukup dalam agama Islam, maka di situ membuka ruang bagi dia untuk murtad. Nauzubillah. Dan di sekarang pun berlaku orang yang murtad sebab apa? Sebab ilmu dia tentang Islam kurang, lebih-lebih lagi ilmu tentang akidah. Tambahan lagi musuh-musuh Islam pula cuba mengelirukan umat Islam. Contohnya penggunaan lafaz Allah itu nak diambil, nak digunakan supaya umat Islam yang jahil akan menganggap bahawa agama dia orang pun sembah Allah juga. Kita sembah Islam, sembah Allah, agama dia pun sembah Allah juga, jadi sama je. Lepas tu dia kata pula agama semua sama, pluralisme agama kan. Ada macam-macam lah musuh Islam ni buat supaya orang Islam ni terkeluar dari Islam. Jadi punca dia apa? Punca dia ilmu tentang Islam itu sendiri agak lemah. Apalagi nak ditanamkan keyakinan atau meningkatkan kekuatan keimanan bila ilmu sendiri pun dah kurang. So macam mana dia nak meningkatkan keimanan dia? Jadi itu penekanan di betul, maksudnya nak bagi tahu orang yang ilmu dia kurang dalam bab agama, terutama dalam bab akidah, maka mereka ni dengan mudah akan murtad daripada Islam, nauzubillah. Dan tambahan pula zaman sekarang tidak ada hukum yang murtad lah. Tak ada buat apa pun, tak ada tindakan langsung. Kalau ikutkan hukum Islam yang dah selesai setelah Nabi wafat, siapa murtad bunuh. Orang yang murtad kan. Sebab tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia jadi khalifah, dia membentuk beberapa pasukan untuk memerangi antaranya orang yang murtad. Itu sekadar pencetuslah nak bagi tahu bahawa perpecahan di dalam Islam mula berlaku ketika zaman kewafatan Nabi SAW. Semasa Nabi hidup, dia hanya ada Islam atau bukan Islamnya.
Yang bukan Islam ni sama ada musyrikin, atau Yahudi, atau Nasrani, dan satu lagi munafikin, orang munafik. 4 ni sajalah yang setakat tu. Dia tak ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Tak ada zaman Nabi. Yang ada Islam bukan Islam. Tapi bila Nabi wafat, maka di sini berlakulah yang pertama kemurtadan, iaitu yang baru-baru masuk Islam. Kemudian ada juga golongan yang menolak beberapa hukum Islam, tidak mau bayar zakat misalnya, pun diperangi. Jadi maksudnya kalau menolak hukum sebahagian, dia masih sembahyang lagi tapi cuma tak nak bayar zakat. Jadi itu kan dah mula nampak tu. Maknanya yang Islam tetapi menolak sebahagian daripada hukum Islam. Kemudian diatasilah perkara tersebut oleh Abu Bakar Siddiq. Dan kisahnya boleh kita baca insya-Allah. Dia akan sebut di sinilah. Panjang kalau saya nak baca satu persatu. Cuba kita baca insya-Allah ringkasnya. Buka surat Erti Ahli Sunnah wal Jamaah, betul? Ada? Istilah tu ada? Istilah ada? Istilah tu tak apa. Nak baca juga? Bolehlah kita baca. Keterangan umum bab 1, istilah-istilah. Ada Dalam memahami soal-soal i'tiqad kepercayaan dalam Islam, lebih baik terlebih dahulu dimaklumi istilah-istilah yang terpakai dalam lingkungan ini. Mana-mana bidang ilmu pun dia ada istilah dia. Jadi antara punca kegagalan sebahagian, dan sebahagian orang tu dia gagal memahami sebab dia tersangkut dekat istilah. Macam kita hantar kereta kita kat bengkel lah, kita apa pun tak tahu, bang ini radiator bocor ni, spark plug dia buatlah, buat tak apa. Kita pun tak tahu, lepas tu kena tipu kan. Sebab apa? Tak tahu istilah. Kita pun tak tahu apa rosak. Lepas tu semacam-macam istilah yang disebut, kita pun first time mendengar. Itu tak apalah, yang penting kata saya okey je bang. Kena yang tak jujur punya komen, habis semua yang tak perlu tak rosak pun ditukar kan. Sebab apa? Kita tak tahu istilah. Benda yang disebut tu pun kita tahu kat mana. Kalau kita sekurang-kurangnya tahu, okey je saya tengok. Kan kita pun tahulah problem bila kita bawa kereta, apa yang masalahnya, tiba-tiba benda tak ada kaitan pun tiba-tiba dia nak tukar, kata ada problem. Sebab dia tahu kadang-kadang kebanyakannya tak tahu istilah. Sama dalam ilmu juga. Belajar ilmu, ustaz tu dah mengajar biasa, dia guna istilah tu macam benda tu seolah-olah orang semua faham. Dia syok sendiri itu dia memang tak boleh buat apa. Memang ustaz, kalau dia mana-mana bidang pun dia mengajar, dia dah terbiasa dengan istilah tu. Jadi dia sebut istilah tu seolah-olah macam orang yang dengar tu semuanya faham je, betul tak? Pada orang tu apa benda ustaz dah cakap. Jadi dia perkenalkanlah istilah, tapi dia tak beritahu semua lah. Kalau beritahu semua pun panjang nanti. Ini beritahu beberapa perkara yang berkaitan, iaitu usuluddin. Bila sebut usuluddin maksudnya pokok agama. Usul tahu kan, usul tu asas. Jadi usuluddin ni artinya ilmu pokok-pokok agama. Ni bahasa Indonesia dia agak pelik sikit lah. Maksudnya ilmu tentang asas-asas agama Islam. Jadi akidah dalam agama Islam ini, akidah merupakan asas bagi semua cabang-cabang ilmu yang lain. Maksudnya akidah ni asas bagi ilmu fiqah. Dalam arti kata, kalaulah kita punya akidah tentang Allah dan Rasulullah itu tak betul, macam mana kita nak tahu tentang hukum Allah? Maksudnya kalau kita punya akidah tentang Allah pun ada masalah, so macam mana kita beramal dengan hukum Allah pun tak ada gunanya. Kita kena kenal Allah dulu siapa, baru kita boleh ikut hukum Allah. Dan yang membawa hukum Allah bagi kita Rasulullah. Kalau kita tak percaya Rasulullah, macam mana kita nak terima hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah? Begitu juga ilmu hadis. Kalau orang tu tak percaya kepada Nabi, macam mana dia nak kuasai ilmu hadis? Nabi pun dia tak percaya. Tafsir, kalau Allah pun dia tak percaya, kalam Allah pun dia tak percaya, tiba-tiba dia nak baca tafsir, buat apa? Betul? Dan sebagainya lah. Maknanya semua ilmu ini adalah cabang bagi ilmu akidah. Mahirlah segala ilmu apa pun, kalau akidah rosak, tak ada faedahnya.
Kalau sampai tahap boleh jadi tertolak semua amalan-amalan dan ilmu-ilmu yang lain kalau akidah dia rosak. Sebab itulah akidah dianggap sebagai usuluddin, asas agama. Faham Nama banyak akidah, usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu apa lagi, makrifat, macam-macam. Perkara yang sama je lah, cuma perspektif dia yang berbeza. Di dalam ilmu usuluddin dibicarakan soal-soal i'tiqad yang menjadi pokok bagi agama, iaitu yang pertama kepercayaan, i'tiqad yang bertalian dengan ketuhanan ilahiyat. Biasa kita dengar beriman, percaya, yakin, i'tiqad, pegangan, itu sama semua tu. Keimanan, kepercayaan, keyakinan, i'tiqad, pegangan, akidah sama semua. Pembenaran dalam hati, tasdik bil qalbi, itu semuanya sama tu. Jadi perkara yang kita imani, percaya, i'tiqad apa dia? Yang pertama berkaitan dengan ketuhanan, iaitu ilahiyah. Yang kedua berkaitan dengan kenabian. Dan yang ketiga berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Walaupun Allah dan Nabi itu pun sebenarnya perkara ghaib, tapi bukan Allah alam ghaib itu pun kalau sikit ni lah, bagi saya tak ada apa pun sebenarnya. Tapi dia diserang dengan begitu keras ke itu, saya kurang setuju juga sebenarnya. Takkanlah bodoh sangat kot kata Allah tu alam ghaib tak, Ustaz? Macam maksudnya Allah itu adalah termasuk dalam perbahasan mengenai perkara-perkara yang gaib. Bukanlah Allah tu alam gaib, dan dia pun tak bermaksud kata Allah tu alam gaib. Jadi ustaz-ustaz kita yang ahli sunnah serang balik tu pun tak berapa nak. Cantik lah tu sebenarnya. Faham tak? Yang faham-faham, yang tak faham tak apa. Sebab yang sebut tu bukan sebarang-sebarang orang. So kalau kita komen, insyaAllah dapat ribuan like, insyaAllah. Jadi pembahasan tentang Allah pun sebenarnya termasuk dalam pembahasan perkara-perkara gaib. Nampak ke Allah sekarang? Tak nampak kan? Rasul pun sama. Rasul walaupun sahabat Nabi melihat Rasulullah depan mata, tapi kenabian itu gaib. Jasad Nabi memanglah nampak, tapi nubuwah itu, pangkat nubuwah, risalah Rasul itu gaib. Sama je, bukannya Nabi ada tanduk, Nabi ada mata 3, Nabi ada tangan 10. Sama je macam manusia biasa. Tapi dia ada sifat kenabian dia itu, pangkat kenabian tu gaib. Mana nampak? Sebab tu kalau nampak mengaku semua percaya lah. Kalau nampak pun sama je. Betul tak? So semua rukun iman berkaitan dengan perkara yang gaib. Cuma dia bila disebut yang ketiga tu perkara gaib, maksudnya itu baki lah. Baki daripada perbahasan-perbahasan perkara yang gaib. Walaupun Allah dan Rasul itu sendiri pun termasuk dalam pembahasan perkara yang gaib. Cuma dia nak highlight sebab itu yang paling penting. Jadi dia sebut ilahiyat, nubuwah, lepas tu sam'iyat ataupun ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib. Bukan bermakna Allah Rasul tu bukan gaib, pun termasuk perkara gaib juga. Kemudian dan lain-lain soal kepercayaan lah. Ilmu usuluddin kadang-kadang dinamai ilmu kalam, yakni kalam Tuhan, kerana dalam ilmu ini banyak dibicarakan sifat-sifat Tuhan, di antaranya sifat kalam berkata. Ini panjang juga pembahasan, saya tak masuk di sini. Antara nama lain bagi ilmu usuluddin adalah ilmu kalam. Sebenarnya ada perkembangan di dalam pembahasan penamaan ilmu akidah atau ilmu tauhid ini dengan ilmu kalam ni. Dia ada tatawur dia, ada perkembangan dia, yang mana asalnya dia ilmu yang berasingan, yang ada kaitan, dan akhirnya disamakan. Maksudnya ilmu kalam di sini, kalau panjanglah ilmu kalam, satu tajuk pun boleh lagi Ustaz tu kalau bulan depan ilmu kalam. Ringkasnya ilmu kalam ini ilmu yang membahaskan hujah-hujah akli, hujah-hujah logik untuk mengisbatkan akidah. Jadi seolah dua benda yang berbeza, ilmu kalam dengan ilmu akidah.
Kalau ilmu akidah itu Allah wujud, Allah esa, Allah maha kuasa, itu akidah. Rasulullah tu rasul, malaikat wujud dan sebagainya. Ilmu kalam pula hujah, tahu hujah, dalil, logik, akli, untuk mengisbatkan akidah. Maksudnya dari sudut akal dan dari sudut logik, Tuhan itu sabit ke tidak? Kalau kita tengok kepada dalil Quran dan hadis, ya memang jelaslah. Tapi dari sudut akal, dari sudut logiknya, Tuhan itu wujud ke tidak? Boleh ke Tuhan itu dua atau tiga? So dia membahaskan akidah dari sudut hujah logik. Ini ilmu kalam. Tapi sebenarnya masuk juga kepada dalil-dalil naqli, Quran hadis. Sebab contohnya macam dalil-dalil yang mengatakan seolah-olah Allah berada di arash, seolah-olah Allah berada di langit, Allah berada di bumi, kan? Itu pun tanpa ilmu kalam kita tak dapat nak faham dengan betul. Sebab tu kelompok yang menolak ilmu kalam secara total, mereka biasanya gagal memahami ayat-ayat tersebut. Jadi maknanya ilmu kalam pun ada kaitan dengan memahami nas. Sebab tu mereka akan terus cantar itu falsafah, itu ilmu kalam. Awal-awal lagi dia dah cantas dah. So dia akan tetap. Sebab tu kalau Allah berada di aras, kalau turun ke langit bumi tanpa meninggalkan aras. Orang yang ada akal, dia kata Allah berada di atas aras. Kemudian ditanya ketika Allah turun ke langit dunia, adakah Allah meninggalkan aras atau tidak? Dia kata tak. Jadi orang yang berakal kan kata apa? Lepas tu kita kata, mana boleh? Tak masuk akal kan? Allah berada di atas aras, dia percaya Allah berada di atas aras. Lepas tu bila Allah turun ke langit bumi, aras kosong ke tak? Tak. Ada lagi kat situ. Lepas tu dia kata, mana masalah? Itu jangan pakai akal, dia kata. Dia terus cantas, jangan pakai akal. Tapi nak pakai apa? Pakai lutut. Lepas tu inilah salaf, inilah akidah salaf. Itu masalah. Yang salah nanti kita akan bahas lepas zuhur nanti, insya-Allah. Ini kaitan dia lah. Maknanya kita fokus kepada sejarah dulu, bagaimana berlakunya perpecahan dalam Islam. Fokus kita nanti lepas zuhur tentang yang sekarang ni, ancaman yang sekarang ni, iaitu yang mengaku-ngaku akidah salaf, tapi adakah betul-betul mereka berpegang dengan akidah salaf atau tidak, itu nanti lepas zuhur, insya-Allah. Jadi kesimpulannya nak beritahu, ilmu kalam ni sangat penting. Sangat penting. Banyaklah dalil-dalil nanti lepas zuhur saya beritahu. Kita tak nak, dia satu cabang yang panjang juga sebenarnya. Cuma jangan terkejutlah kalau usuluddin juga dinamai sebagai ilmu kalam. Maknanya bila ada kaitan itu, bila ada kaitan ilmu kalam tadi di dalam mengisbatkan akidah dengan dalil-dalil yang logik, yang yakin, yang yakini, maka kadang-kadang dia dipanggil juga ilmu kalam. Ilmu akidah itu sendiri dipanggil ilmu kalam. Tapi kalau Wahabi dengar memang fobia sikitlah lepas ni. Itu nanti insya-Allah kita akan adakan pembahasan khusus tentang ilmu kalam. Sebab itu pun antara isu juga yang dipersoalkan, dipertikaikan. Yakni kalam Tuhan, betul dia ada bahaslah antara dinamakan ilmu kalam tu, antara sebabnya sifat kalam Allah itu pun menjadi pembahasan yang hangat satu ketika dahulu, akhirnya dinamakan ilmu kalam. Tapi ini satu pandangan saja, bagi saya tak berapa kuat lah dinamakan ilmu tu ilmu kalam, sebab membahas tentang sifat kalam boleh, tapi tak berapa nak kuat lah. Sebab ilmu akidah ni bukan bahas sifat kalam je. Semua benda dibahas, rukun iman yang 6 tu dibahas. Sifat kalam ni hanyalah salah satu daripada pembahasan satu je rukun iman, iaitu beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah tu bukannya hanya kita fokus kepada sifat kalam saja, banyak lagi tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Dan sifat Allah pula ada yang sifat yang
nafsiyah, salbiyah, ma'ani manawiyah, sifat kalam ni salah satu saja daripada sifat ma'ani. Tiba-tiba nak dinamakan ilmu akidah ni sebagai ilmu kalam sebab kan membahas sifat kalam. Macam tak berapa nak tepat lah. Sebenarnya kalam itu maksudnya perbahasan. Secara bahasa, kalam itu adalah perbahasan. Jadi ilmu kalam, ilmu yang banyak membahas, berlaku banyak perbahasan dalam akidah, maka dia panggil ilmu kalam. Ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu kalam namakannya mutakallimun, dinamakanlah maksudnya. Mutakallimun, mutakallimin ini Arab lah, tak ada apa ni. Maksudnya ulama yang menguasai ilmu kalam dipanggil mutakallim. Kalau secara bahasa mutakallim itu kan orang yang bercakap. Banyak orang yang banyak berbahas tentang masalah akidah. Ada juga yang menamai ilmu ini dengan ilmu tauhid, yakni ilmu keesaan Tuhan, kerana yang banyak bicarakan ilmu ini adalah tentang keesaan Tuhan. Okey, ilmu tauhid ini adalah cabang yang paling penting dan yang paling panjang yang dibahaskan dalam ilmu akidah. Sebab apa? Tauhid ni hanya kaitannya dengan Allah Ta'ala. Dia tak ada kaitan dengan malaikat, Nabi, Rasul, kitab, qadar, kiamat dan sebagainya. Tauhid ni kaitannya dengan Allah sahaja. Tapi disebabkan tauhid inilah yang pembahasan yang paling penting, paling asas, paling panjang, maka dinamakan juga ilmu tauhid. Kalau dari ilmu balaghah dia panggil majaz mursal, zikrul juz wa muradul kull. Sebut sebahagian tapi yang dimaksudkan semua. So bila kita ilmu tauhid, maknanya seolah-olah ilmu tentang Allah saja. Tapi sebenarnya bila dalam ilmu tauhid itu sendiri pun dibahas juga tentang keseluruhan rukun iman. Sebab tauhid hanya Allah saja, yang lain tak masuk. Tapi disebabkan dia paling penting, paling panjang dan paling utama, dipanggil ilmu tauhid. Ada juga yang menamainya dengan ilmu aqaid. Aqaid ni jamak atau plural atau banyak bagi akidah. Akidah satu, aqaid banyak. Yang ni ilmu i'tiqad, kerana yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah soal-soal i'tiqad, kepercayaan. So berapa nama dah? Usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, apa lagi? Di Indonesia dan di Malaysia kita ni Indonesia ni, ada orang-orang menamainya dengan ilmu sifat 20. Kerana di dalam ilmu ini dibicarakan 20 sifat yang wajib mesti ada bagi Tuhan. Ini pun kita kata majaz mursal juga, zikrul juz muradul kull. Maksudnya sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Kita ni Allah, kita bukan belajar 20 je. 20 tu yang wajib. Habis tu yang mustahil tak belajar. Yang harus tak belajar. Lepas tu yang tentang Rasul pula ada lagi 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Total 50. Pernah dengar ilmu akidah sifat 50? Sifat 50 pernah dengar? Padahal masyhur tu dalam Kifayatul Awam sebut akidah 50. Kiai Idrus Ramli pun ada pengarang kitab akidah 50. Tapi 20 juga yang masyhur. Sebab dia malas nak belajar yang lain. Cukup 20 dah. Pun dah pening dah. 20 pun dah pening, boleh 50. Dia panggil sebahagian saja, tapi sebenarnya dalam tu semua ada. Dia panggil zikrul juz muradul kull. Sebut sebahagian tapi maksud semua sekali. Itu dia panggil majaz mursal dalam mubalaghah. Bahasa Arab memang macam tu. Dalam Quran pun kadang Allah Ta'ala sebutkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama rukuk. Allah suruh rukuk je ke? Ke suruh solat? Allah nak suruh solat, tapi Allah kata apa? Warka'u ma'ar raki'in. Oh, maknanya Allah suruh kita rukuk je ni. Maksudnya suruh solat. Walaupun sebut sebahagian daripada perbuatan solat kan. Kita panggil majaz mursal, ilmu balaghah. Sebut sebahagian tapi maksudnya semua. So bila kita ilmu sifat 20, maksudnya belajar akidah lah semua sekali. Pendek kata, perkataan ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu sifat 20 sama artinya, iaitu ilmu yang dibicarakan di dalamnya soal-soal i'tiqad, kepercayaan tentang ketuhanan, kenabian dan keakhiratan. Itu dia, keakhiratan. Rukun iman lah, pembahasan tentang rukun iman.
Tetapi satu lagi saya nak tambah, kita bukan sahaja sekadar mengiktikadkan rukun iman, ada juga beberapa perkara yang berkaitan dengan fiqh dan tasawuf yang kita perlu iktikad. Tapi itu sebenarnya masuk di bawah cabang beriman kepada kitab. Contohnya semayang wajib, kita bukan saja kena semayang, kita kena iktikadkan bahawa semayang 5 waktu itu wajib. Ada orang dia tak semayang, misalnya lah dia tak semayang 5 waktu, maka kita syarak akan menghukumkan dia fasik, berdosa besar. Tapi ada orang tolak kewajipan semayang. Dia tak semayang bukan sebab dekat malas, sebab dia kata semayang tak wajib, maka dia kafir. Dia boleh jadi kafir kerana dia menolak, maksudnya dia tidak beriktikad bahawa semayang itu wajib, malah dia iktikad semayang itu tak wajib. Itu pun boleh jadi kafir. Jadi i'tikad ini bukan saja dalam rukun iman, tetapi dalam semua perkara yang wajib diiktikadkan. Tapi dia boleh masuklah, kita kata masuk di bawah cabang beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab termasuklah Al-Quran. Dan selain ada Taurat, Injil, Zabur dan Quran, dalam Al-Quran kata semayang wajib. Jadi apabila dia menolak kewajipan semayang, seolah-olah dia tak beriman kepada Quran. Bila tak beriman kepada Quran, kafir. Sebab tak beriman kepada kitab, tak beriman kepada salah satu rukun iman. Bila tak beriman salah satu rukun iman, kafir. Faham i'tikad ni luas. Maknanya dalam fiqh pun ada sebahagian kita wajib i'tikad. Kita wajib i'tikad bahawa solat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib bagi yang mampu, cukup haul, cukup nisa, haji bagi yang mampu wajib. Zina haram, rompak haram, bunuh haram, rasuah haram, riba haram, wajib i'tikad. Kalau orang tu ada dekat apa ni rasuah tak haram, rasuah boleh, itu boleh jadi kafir. Walaupun dia melibatkan fiqh, tetapi dia ada juga melibatkan i'tikad. Ini akidah. Jumlah semayang. Tak payahlah, tak apalah, tak kisah, boleh je tak semayang, kan apa-apa pun. Ini bahaya. Kalam-kalam yang bahaya, yang boleh membawa kepada kafir. Itu nantilah ada pembahasan. Kalau kita berbicara tentang usul ini pokok, sudah tentu ada yang furu', ini cabang dia. Dalam istilah keagamaan, furu' syariat berarti soal-soal ibadah yang dikerjakan setiap hari, umpamanya sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli dan lain-lain. Amalan lah. Amalan. Kesimpulannya dapat ditegaskan bahawa usuluddin ialah i'tikad dan furu' syariat ialah ibadat-ibadat yang zahir. Lahir maksudnya zahir. Dalam buku ini akan dikupas hanya yang bertalian dengan i'tikad usuluddin. Kemudian erti ahli sunnah wal jamaah. Erti ahli sunnah ialah pengganut sunnah Nabi. Ahlus sunnah maksudnya orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun satu istilah lagi pun nak kena bahas ni. Nanti saya rajin sembahyang sunat, maka saya ahli sunnah lah. Saya rajin puasa sunat, maka saya ahli sunnah. Kau tak sembahyang sunat kau bukan ahli sunnah lah. Sunnah ni panjang pembahasan ni sebenarnya. Saya ringkaskan je lah. Yang dimaksudkan dengan sunnah di sini, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menjadi syariat bagi kita. Sunnah ada banyak makna. Tesis PhD satu kitab tebal 1 inci. Ulama bahas apa itu sunnah. Itu pun satu forum lagi yang asing, insya-Allah. Sebab sunnah bukan lafaz yang terlalu mushtarak, banyak makna. Sebab tu kita tak boleh nak gunakan lafaz, sebarang lafaz tanpa kita mengetahui perincian dia, takut tersalah faham. Jadi yang dimaksudkan ahli sunnah ni bukan orang yang suka buat amalan sunat. Ada orang tak kira apa ahli sunnah tu, maknanya dia ni rajin buat sembahyang sunat, puasa sunat, amalan sunat dia rajin buat, tu dah ahli sunnah. Yang mana yang tak rajin buat amalan sunat tu dia bukan ahli sunnah. Sudah. Atau dia tak mengamalkan sunnah Nabi, tak pakai jubah, tak pakai sugi, tak pakai kopiah, tu bukan ahli sunnah tu. Tak ikut sunnah Nabi kata dia. Tu bukan ahli sunnah. Sudah. Tu pun masalah juga tu.
Sunnah yang dimasukkan di sini syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. At-tariqatu al-maslukatu fid din. Satu cara hidup yang ditempuhi di dalam agama, itu dipanggil sunnah. Maka dalam ni termasuk jugalah benda yang wajib, sunat, makruh, haram, semua masuk sekali. Sunnah dengan mana yang lebih umum. Pembahasan panjang saya tak nak bawa, nanti memang tak habis jawabnya. Erti wal jamaah ialah pengganun i'tiqad sebagai i'tiqad jamaah sahabat-sahabat Nabi. So sunnah itu merujuk kepada Nabi SAW. Al-jamaah itu merujuk kepada sahabat dan yang mengikuti sahabat jugalah, bukan sahabat saja. Sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in dan siapa sahaja yang mengikuti mereka dengan cara yang betul. Itu dipanggil al-jamaah. Sebab Nabi SAW, bila Nabi wafat, tidak akan ada Nabi lagi yang diutuskan setelah Nabi. Jadi untuk menjamin supaya umat ini tidak menjadi seperti Yahudi dan Nasrani yang mereka klaim, apa yang mereka pegang inilah ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, padahal sudah diubah-ubah. Jadi untuk menjamin supaya Islam ini tak menjadi seperti Yahudi dan Nasrani, maka perlu berpegang kepada jamaah. Ini penting. Maka ada orang dia klaim dia ikut sunnah tapi tak nak ikut jamaah, tak boleh. Bukan makna dia sembahyang sunat tapi tak ikut sembahyang berjemaah, itu lain. Maksudnya bila kita tidak ada jamaah, maka di sini ada orang boleh klaim kata dia ikut sunnah, kami ikut sunnah. Tapi dia tidak memandang bahawa wal jamaah tu sebenarnya penting. Sebab apa? Macam mana kita nak tahu satu orang tu yang dia klaim kata dia ikut sunnah, saya ikut sunnah, hadis Nabi ni. Jadi untuk menjamin kesahihan atau kebenaran dia mengikut sunnah itu dengan al-jamaah. Ini jaminan Nabi, sebab Nabi kata la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berjemaah, yakni berkumpul sepakat dalam kesesatan. Jadi apabila seseorang tu dia mengaku dia ikut salaf, ikut sunnah, maka kita kena tengok jamaah. Adakah jamaah sesuai dengan apa yang dia dakwa atau tidak? Seperti mana yang sekarang ni kan, sebahagian yang mengaku salaf ni, adakah jamaah itu bersesuaian dengan apa dakwaan dia? Maksudnya jamaah ulama daripada zaman sahabat sampailah ke hari ini sepakat dengan dakwaan dia. Kalau menyalahi jamaah, maka itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun dia klaim ikut sunnah, inilah pegangan sunnah sebenar. Sebab klaim semua orang boleh klaim, tetapi al-jamaah tu dia tak boleh nak lawan. Sebab al-jamaah ni dah 1400 tahun. Maksudnya majoriti umat Islam iaitu yang diketuai oleh ulama-ulama Islam, majoritinya fahamannya macam mana? Sebab Nabi dah bagi jaminan tadi, umat aku tidak akan berkumpul berjemaah di dalam kesesatan. Jadi kalau dia klaim satu pandangan, dia kata inilah pegangan salaf, inilah pegangan sunnah, adakah jamaah itu sama dengan pegangan dia atau menyalahi pegangan dia? Kalau menyalahi pegangan dia, memang bukan ahli sunnah, walaupun dia klaim dia ahli sunnah. Faham? Itu penting, ahli sunnah wal jamaah. Sunnah saja tak cukup. Sebab apa? Semua orang akan klaim kata dia ahli sunnah. Maka kita tengok betul ke sunnah yang dipegang oleh dia itu sesuai dengan jamaah. Sebab Nabi dah bagi jaminan al-jamaah, umat dia tak akan berkumpul dalam kesesatan, tak akan sepakat dalam kesesatan. Jadi adakah majoriti ulama bersama umat Islam ini sesuai dengan pandangan orang yang tadi yang diklaim kata dia ikut ahli sunnah, ikut salaf? Itu ukuran dia. Sebab nak klaim kata sunnah bawa datang hadis, bawa datang Quran, ni hadis yang kata. Memanglah hadis yang kata, apa itu jamaah memahami hadis ni macam mana? Apakah fahaman jamaah terhadap ayat Quran tersebut? Apakah fahaman jamaah terhadap hadis Nabi tersebut? Kalau tak ada jamaah, semua orang akan boleh klaim dia betul. Semua orang boleh klaim dia betul. Lepas tu kita punya kekuatan ijma' kita, kekuatan jamaah kita ni adalah untuk mengatasi dakwaan-dakwaan yang menyalahi jamaah.
Itu ukuran dia. Sebab semua orang boleh klaim dia ikut sunnah, tapi ukuran dia mesti bersesuaian dengan al-jamaah. Lepas tu kena ahli sunnah wal jamaah. Ada orang sengaja tak nak sebut jamaah pun ada. Kami ahli sunnah, kami ahli sunnah. Wal jamaah tak? Tanya dia. Dan al-jamaah ni tak boleh nak tipu. Wal jamaah ni fakta yang tak boleh nak ditipu. Semuanya terkumpul daripada zaman sahabat sampai ke hari ni. So tak ada orang boleh manipulate. Jamaah tu tak boleh orang nak manipulasi. Tapi dia boleh bagi alasan apa? Qalilan ma tashkurun. Sedikit daripada mereka yang syukur. Nampak tu, bukan jamaah yang banyak, sikit je yang betul. Al-Islamu Al-Islamu bada'a ghariban fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dia kata Islamu gharibun. Islam ini gharib maksudnya asing, tak berjemaah, sikit, dan akan kembali asing. Bertuahlah bagi orang-orang yang asing. Dia guna dalil tu untuk, sebab dia tahu dia sikit, dia menyalahi jemaah. Jadi dia cari jalan asas, sebab dia tak boleh nak nafikan jemaah. Majoriti umat Islam daripada zaman dulu sampai sekarang ni berpegang kepada mazhab apa, dia tak boleh nak lawan fakta tu. So dia cari dalil lain. Dia kata qalilan ma tashkurun. Dia punya kita tanya dia, besok katalah dia dah banyak, kita pula sikit. So siapa yang sebenarnya yang betul sekarang ni? Betul tak? Katakanlah besok dia pula jadi banyak, kita pula jadi sikit. So siapa yang betul sekarang ni? Dia pula guna dalil jamaah. Kita pula guna dalil ghuraba. Jadi tak mungkin majoriti umat Islam tu akan berlaku kesesatan. Nabi saja ukuran dia tetap juga jamaah. Dan jamaah ni bukanlah sahabat saja. Jamaah ini bermula dengan sahabat dan diteruskanlah oleh tabi'in, tabi'at tabi'in dan seterusnya. Kalau maknanya kalau sahabat saja jemaah, maksudnya selain daripada sahabat bukan jamaah. Tak dibandingkan zaman sahabat tu, tak sampai. Paling last sahabat yang terakhir meninggal dalam tahun 102 103 Hijrah kot, Abu Tufail tu. So nak lawan dengan 1400 tahun. Mana kalau jamaah tu hanyalah sahabat, maknanya selepas tu bukan jamaah. Itu tak betul lah fahaman tu. Maksudnya disebut sahabat di sini, maka yang meneruskan apa yang dibawa oleh sahabat daripada golongan tabi'in, tabi'at tabi'in dan sampailah ke hari ini. So disebut orang sahabat kerana mereka lah mula-mula yang membentuk jamaah dan diikuti oleh generasi yang seterusnya lah sampai ke hari ini. I'tikad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasul secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpul dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, iaitu Syekh Abdul Hasan Asy'ari, yang lahir pada tahun 260, wafat di Basrah tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Kerana itu ada orang yang memberi nama kepada kaum ahli sunnah wal jamaah dengan kaum Asy'ariyah, jamak dari Asy'ari, dikaitkan dengan Imam Abdul Hasan Asy'ari tersebut. Okey, ingat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bukan membawa satu akidah yang baru, tetapi dia meneruskan perjuangan ulama-ulama yang berpegang dengan akidah Nabi dan sahabat yang dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kerana ketika itu yang akan kita bahas lah ni, munculnya, maknanya ketika zaman Imam Abu Hasan Asy'ari itu telah muncul kelompok-kelompok yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah yang terlalu banyak sangat dah. Zaman Nabi tak perlu pun di-highlightkan ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila dah mula muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah, Bahaiyah dan sebagainya, banyak pula dah. Habis tu yang baki kita nak panggil apa? Masing-masing dah ada nama sekarang ni. Habis yang asli, yang ori, yang baki tu nak panggil apa? Lalu dipanggil ahli sunnah wal jamaah, tetapi dikenali dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab apa? Kelompok-kelompok ni dah mula ada manhaj masing-masing, terutamanya Mu'tazilah. Ada manhaj, ada mazhab, ada kaedah
yang mundabit, qawaid mundabit, membentuk satu mazhab yang boleh menyebabkan orang akan ikut sampai kiamat. Itu bahayanya Mu'tazilah, antara yang paling bahaya sekali, sebab dia ada kaedah yang mundabit, maksudnya dia buat satu kaedah untuk menjadi hujah bagi pendapat mereka, sehingga sesuai semua pemahaman itu dengan kaedah dia, walaupun kaedah itu akhirnya dipatahkanlah oleh ulama Asy'ariyah. Sebab itu bangkit satu mazhab yang dinamakan mazhab Asy'ariyah dan satu lagi Maturidiyah, sebagai membawa suatu manhaj, satu metodologi, satu cara, satu jalan, satu kaedah untuk melestarikan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengekalkan akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi dengan kaedah juga seperti mana yang dibuat oleh Mu'tazilah. Sebab tu masalahnya, kalau orang yang tidak mahu mengikut Asy'ariyah Maturidiyah, dia tak ada satu kaedah yang tetap. Macam tadi ya, Allah turun ke langit dunia tapi tak meninggalkan arasy. Allah plastik man ke apa? Tak mau terima masalahnya. Kalau masih nak berpegang, kononnya nak berpegang, inilah pegangan salaf. Betul. Kalau betul berpegang dengan salaf, Allah kan, salaf kata kami berpegang dengan apa yang Allah firmankan, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Okey. Kemudian ada hadis Nabi katakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. So bila ditanya kan, ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia, menurut fahaman dia lah, adakah Allah meninggalkan arasy? Sebab kita semua tahu arasy itu langit yang ketujuh, lautan yang dalamnya 500 tahun perjalanan, baru arasy. Jadi langit yang dunia ni, langit yang ketujuh, yang ke bawah ni, yang pertama ni, yang ketujuh dengan bawah, jarak dia pun antara langit dengan langit 500 tahun juga. So lebih kurang dalam 4,000 tahun perjalanan daripada arasy ke langit dunia ni, 4,000 tahun perjalanan. So ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia, langit pertama, adakah arasy kosong? Bila ditanya begitu, kalau orang yang dia nak mengaku berpegang dengan akidah salaf, jawapan dia apa? Wallahu a'lam. Sebab salaf pun tak pernah bahas bab ni, soalan pun tak pernah timbul. Yang kami tahu, ada Quran kata Ar-Rahman wa al-Istawa, dan ada hadis pula kata Allah turun ke langit dunia. Jadi bila ditanya adakah ketika Allah turun ke langit dunia berarti Allah meninggalkan arasy, mengosongkan arasy, wallahu alam. Sebab Nabi tak pernah sebut, salaf tak pernah sebut. Tapi dia jawab apa? Ada. Itu masalah. Bila disebut tak, arasy masih ada, Allah masih ada, tapi Allah turun kena, Allah zat dia turun, zat Allah tu turun kena, tapi arasy tak kosong. Bila dia sebut macam tu, salaf mana pula yang sebut macam tu? Tak ada salaf sebut macam tu. Yang sebut siapa? Ibn Taymiyah. Jadi sebenarnya dia bukan ikut salaf pun, dia ikut Ibn Taymiyah. Kalau betul salaf, sikit je dia beza dia. Kalau sebut salaf, wallah, Nabi tak tahu, Nabi tak pernah bahas, sahabat tak pernah bahas, salaf tak pernah bahas. Soalan pun tak pernah ditanyakan. Ketika Allah turun ke langit dunia, adakah Allah meninggalkan arasy atau tidak, arasy kosong ke tidak, itu tak tahu. Kami salaf, sebab salaf tak bahas, kami pun tak tahu. Kan baru betul ikut salaf, betul tak? Ni tambah-tambah tak, arasy ada. Salaf mana pula kata ketika Allah turun ke langit dunia, arasy tak kosong, Allah masih ada kat arasy, tapi zat Allah turun ke langit dunia. Salaf mana yang kata macam tu? Maksudnya kalau nak ikut betul-betul salaf, janganlah sebut arasy masih kosong, masih ada, Allah tak kosong. Orang akan dengar turun. Saya datang daripada Sekemban 2, tapi saya masih ada kat sana walaupun saya buat kuliah kat sini. Wah, ini apa punya? Tak boleh, itu makhluk lain, ya Allah lain. Faham tak? Maksudnya kita kena ukur perkara tersebut dengan al-jamaah. Nak mengaku sunnah, mengaku salaf tak apa, tapi betul ke pengakuan yang dibuat tu menepati apa yang dia
Dia dakwah. Sebab sahabat tak pernah kata ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia, aras tak kosong, Allah masih ada kat situ. Sahabat tak pernah kata. Salah tak nak kata. Tiba-tiba kau kata iya begitu, tapi ni akidah salah. Nampak? Dia punya pusing dia tu. Nanti dia mulalah cari salah-salah yang ada. Kaul kata Allah turun ke bumi tanpa meninggal aras. Dia akan cari ya. Dia dapat tahu dah ni tersebar apa ni. Kita jawab lagi lepas tu, tak apa, jangan risau. Kita tengok dia jawab apa pula. Lepas tu kita jadi Imam Abu Hasan Asy'ari dia buat satu kaedah. Dia tak buat akidah. Akidah ni selalu yang saya kurang setuju bila orang suka sebut akidah salaf, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Seolah-olah Islam ni akidah dia banyak. Betul tak? Kita yang cara yang betul patut kita sebut akidah Islam versi ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa kita kena kata versi sunnah? Sebab ada versi yang ahli bid'ah wa dalalah, mereka masih Islam, tapi mereka akidah mereka versi mereka menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dengan manhaj, dengan cara, dengan metodologi Asy'ariyah atau Maturidiyah atau salaf atau Asariyah. Salaf Asariyah samalah. Itu nanti kita bahas apa sebenarnya salaf yang sebenar nanti lepas zuhur. Jangan kata akidah Asy'ariyah. So ada satu orang datang jumpa saya, ustaz ni bagus ni kita ni akidah Ahlul Hadis. Saya cakap akidah Ahlul Hadis? Mana ada akidah Ahlul Hadis? Akidah Islam je yang saya tahu. Akidah Islam, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tajuk buku je akidah Ahlul Hadis. Seolah-olah ada akidah lain pula. Akidah Ahlul Hadis lain, akidah Asy'ariyah lain, akidah Maturidiyah lain. Betul tak? Patut tajuk buku akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menurut manhaj muhaddisin. Itu baru betul. Kita fahamlah maksud dia, macam maksud dia itu, tapi tajuk tu sendiri pun dah mengilukan orang. Sebab orang awal dia macam, oh ada akidah Ahli Hadis pula lain daripada akidah Asy'ariyah. Tak. Sebab dia sendiri dah sebut akidah Ahlul Hadis. Sedangkan akidah yang ada hanya akidah Islam versi Ahli Sunnah wal Jamaah. Lepas tu nak tambah menurut manhaj muhaddisin, menurut cara ahli hadis. Boleh lah. Menurut cara Asy'ariyah memang agak lain sikit. Cara Asy'ariyah lebih tersusun, lebih ada kaedah yang mundhabit. Mundhabit ni maksudnya yang tetap lah, yang tepat. Kalau muhaddisin ke, cara muhaddisin, cara salaf, cara Asariyah, samalah tu. Dia hanya riwayat saja. Dia riwayat. So bila kita tanya antara riwayat dengan riwayat, itu masalah timbul. Dia kata antara akidah kami Ar-Rahman wal Arsh istawa, sebab Quran sebut. Akidah kami ialah Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ada hadis sebut. So bila kita tanya soalan tadi, patutnya dia kata wallahu alam. Tak ada pula qala Rasulullah SAW iza yanzilu rabbina samrina hum la ya al-arsh la yakhlu anillah. Bolehlah kita jawab. Ada hadis mengatakan bahawa ketika Allah turun ke langit dunia, aras tidak kosong daripada Allah. Kalau ada tak apalah. Tak ada pun, kau pandai-pandai pergi sebut. Datang daripada mana? Lepas tu kau kata ini akidah salaf. Sebab tu dia tak ada kaedah. Kita dalam Asy'ariyah kita kata dah apa yang dimaksudkan oleh Ar-Rahman pun Allah turun ke langit dunia itu bukan maksud zahir dia. Jadi maksud yang sebenarnya kalau ikutkan salah betul, dia tak bahas langsung. Tak bahas pun. Bila ditanya Imam Malik, ketika ditanya saja kan, istiwa tu kaifal istiwa, ditanya saja merah padam muka dia. Merah padam muka Imam Malik, dia jawab al-istiwa'u ghairu majhul wa kaifiyatuhu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah ma ra'ayhi wa itu anta illa ahlil bid'ah ukhruj. Marah bila ditanya tentang istiwa tu apa. Ini kau siap boleh bahas lagi bila turun aras tu tak kosong, Allah ada kat situ. Datang dari mana? Dah ada salaf buat kata macam ni. Engkau kata kita kena ikut a'immat salaf. Habis tu Imam Malik bukan a'immat salaf.
Imam Ahmad bin Hanbal bukan itu salah apa? Kenapa kau tak jawab macam tu? Kenapa bila dia tanya kau tak merah pada muka kau halau dan terus itu? Betul tak? Yang faham-faham lah, yang tak faham tak apa-apa benda ni cerita ni. Dia kita hidup di dunia sekarang ni, kita kena jadi ada dua apa? Dua alam. Satu alam nyata, satu alam maya. Jadi citizen dan jadi netizen. Kalau netizen dia jadi rakyat di alam maya. Dia faham lah kalau yang bab-bab ni. Benda tu viral tu di kalangan kalau bab-bab yang akidah ni kan. Perdebatan yang berlaku di Perlis antara Ustaz Madrus dengan Ustaz Samali tu, itu viral tu. So yang netizen saja yang faham. Kalau citizen mungkin tak faham lah. Tapi ni netizen semua rasanya. Cuma dia tak masuk ke bahagian akidah lah, dia masuk bab lain. Hidup kena dua alam sekarang ni. Faham Ustaz Wadi pun dah pesan, wajib kena ada TikTok. Dalam kitab-kitab Usuluddin biasa juga dijumpai perkataan Sunni, kependekan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang dinamai Sunniyun. Sunni ni biasa di India, di Pakistan dia istilah dia Sunni. Bila Sunni lawan dia Syi'i. Sana Syiah banyak. Syiah dipanggil Syi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah dipanggil Sunni. Pendek kan, nak suruh panjang kan. Kat Malaysia disebut Aswaja. Disebut Aswaja. Okey. Tersebut dalam kitab Ithaf. Dia tulis ni Ihtihaf. Ithaf. Yang betulnya Ithaf. Ithafu Sadatil Muttaqin, yang ini karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, iaitu kitab syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali pada jilid 2 halaman 6 sebegini: Iza utliqa ahlus sunnah fal muradu biha al-asy'ariyah wal maturidiyah. Artinya apabila disebut kaum ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikut rumusan fahaman Asy'ari dan fahaman Abu Mansur Maturidi. Ini pun banyak orang salah faham dan banyak yang tak setuju. Seolah-olah selain daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan ahli sunnah, betul tak? Sedangkan Asy'ariyah Maturidiyah muncul zaman kurun yang keempat. Habis itu orang yang hidup dalam kurun pertama, kedua, ketiga bukan ahli sunnah. Sebab mazhab Asy'ariyah ni muncul awal kurun yang keempat. Itu pun baru nak mengasaskan, belum berkembang lagi. Mungkin kurun kelima kot baru betul-betul berkembang. Habis itu selain daripada Asy'ariyah bukan ahli sunnah, betul tak? Kalau kita tengok zahir, itu orang boleh petik benda ni, saya kurang setuju sebenarnya. Sebab kita kena faham Imam Zabidi tahun ke berapa? Dah kurun yang ke berapa ni? Dah 1000 lebih. Dah kurun yang ke 1000 lebih dah. Jadi bila kita tengok zaman 400 sampai 1000 lebih, so bermakna apabila Asy'ariyah Maturidiyah ni dah diterima secara menyeluruh oleh ulama-ulama ahli sunnah, maka melihat kepada majoriti, dan juga sebenarnya Asy'ariyah ini bukanlah membawa satu akidah baru, tapi memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebelum tu, cuma dengan membuat satu pendekatan yang barulah, yang sistematik, lalu dianggaplah ahli sunnah ini Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi yang tak faham dia kata selain daripada Asy'ariyah Maturidiyah bukan ahli sunnah. Lepas tu dia tanya, habis tu kalau sebelum munculnya Asy'ariyah Maturidiyah bukan ahli sunnah, datang daripada mana ahli sunnah? Datang daripada Asy'ariyah. Asy'ariyah pun datang kurun yang keempat. So kena faham. Kalau nak pegang kata-kata ni kena faham. Dimaksud dimutlakkan, maksudnya kalau kita tengoklah 1400 tahun. Kan 1400 tahun. Kalau nak ikutkan Imam Zabidi tak sampai 1400, dia pun dalam 1200 lebih tak silap saya. Okey, tolak dengan zaman sebelum kelahiran Asy'ariyah hanya beberapa ratus tahun saja. So biasanya kita akan sebut majoriti lah, betul tak? Dan yang kedua, apa yang dibawa oleh Asy'ariyah Maturidiyah itu apa yang dipegang oleh yang sebelum tu. Sama, tak berubah.
Apa yang dipegang oleh Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, itulah yang dibawa oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kalau sebut Asy'ariyah Maturidiyah, maksudnya daripada apa yang dibawa oleh Nabi, sahabat, semua sekali. Tapi dia orang ni suka menganggap Asy'ariyah lain. Asy'ariyah, apa yang Asy'ariyah bawa lain, apa yang Nabi, sahabat bawa lain. Itu dia tak berhati dengan istilah ni. Kenapa kau kata Asy'ariyah ni Asy'ariyah Maturidiyah saja yang ahli sunnah? Seolah-olah yang sebelum tu bukan ahli sunnah. Tak. Maksud Imam Zabidi ni pun betul lah, dia punya lafaz dia dah macam ni. Jadi memang menimbulkan kekeliruan. So perlu faham betul-betul maksud Imam Zabidi. 2 poin lah di sini. Yang pertama, disebut Asy'ariyah Maturidiyah sebab apa? Daripada zaman mulanya Asy'ariyah Maturidiyah sampai sekarang, paling lama zaman siapa? Berbandingan sebelum tu, dah itulah zaman Asy'ariyah Maturidiyah. Dan tanpa menafikan yang sebelum, kerana Asy'ariyah Maturidiyah bawa apa yang dibawa oleh sebelum tu, cuma menambah satu pendekatan baru, satu sistem baru, mengemaskinilah kita kata, menyusun, mengemaskini pengajian akidah, ditambah dengan pula dengan hujah-hujah logik, hujah akli, lengkaplah jadinya satu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Faham? Bukan bermaksud habis tu kalau sebelum zaman Asy'ariyah tu tak ada ahli sunnah lah. Masalah dia tak faham murad musannaf. Faham Tapi kalau boleh jangan, kalau tak faham istilahnya jangan sebut. Nanti bila orang tanya habis tu selain Asy'ariyah Maturidiyah, Nabi mazhab apa? Asy'ariyah ke Maturidiyah? Sudah, itu satu hal lagi. Macam mana boleh Asy'ariyah muncul bila? Kurun keempat. Habis tu yang sebelum tu bukan ahli sunnah lah. Itu yang iskal yang selalu dibuat. So kita kena faham lah, kita kata tak dilabelkan Asy'ariyah Maturidiyah sebagai penyusun sahaja. Faham? Padahal akidah Asy'ariyah itu merangkumi akidah sebelum tu lagi, Nabi sehinggalah ke hari ini. Jadi, kemudian bila disebut Maturidiyah, siapa pula Abu Mansur Al-Maturidi ini pengasas Maturidiyah? Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin juga yang fahaman dan etikadnya sama atau hampir dengan Abul Hasan Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturid, Samarkand di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriah, kemudian 9 tahun dari Imam Abu Hasan Asy'ari. Maknanya apa yang diperjuangkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari itu sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Imam Abu Mansur Maturidi. Macam mana boleh saling tak kenal tapi memperjuangkan benda yang sama? Itu menunjukkan ada kebenaran kat situ. Sebab apa yang diperjuangkan oleh Imam Abu Hasan, apa yang dibawa oleh Nabi, sahabat dan tabi'in. Apa yang diperjuangkan oleh Imam Abu Mansur Maturidi pun sama juga apa yang dibawa oleh Nabi, sahabat, tabi'in. Jadi sebab tu sama. Kalau benda yang baru dah tentulah takkan kebetulan boleh sama pula antara Asy'ari Maturidi, tiba-tiba kebetulan dah saling tak kenal, tempat pun berjauhan, tiba-tiba jadi sama pula dah. Taklah mustahil, tapi biasanya secara adat akan jadi mustahil. Tapi benda yang sama diperjuangkan sebab apa? Dia ambil daripada sumber yang sama. Tapi ingat, kenapa 2 orang ini saja? Seperti mana soalan kita, kenapa fiqh 4 orang je? Faham Seolah-olah habis ni 2 orang ulama je yang memperjuangkan fahaman ni. Seolah-olah macam kita kata 4 orang imam saja yang memperjuangkan fiqh Islam. Banyak sebenarnya. Yang masyhur, yang terkenal. Yang masyhur dan yang terkenal. Ayam goreng banyak kan? Yang terkenal apa? KFC. Bukan tak ada ayam goreng lain, banyak je ayam goreng, tapi yang terkenal KFC. Betul tak? Burger yang terkenal apa? Allah lambat stol burger kat tepi jalan kan, tapi tak terkenal pun. Yang terkenal McD, Burger King. Betul? Burger juga. Jadi imam-imam fiqh, ulama-ulama fiqh banyak, tapi yang terkenal imam 4 mazhab ni yang Allah terima sampai hari ni. Akidah pun sama, ramai lagi ulama-ulama akidah yang terkenal, tapi yang Allah pilih 2 mazhab ni. Bukan menafikan yang lain. Itu ramai pula kan makan KFC McD. So anak-anak pa nak KFC, abah nak KFC, macamlah tak ada ayam lain. Mak dia goreng ayam goreng, dia tak nak ayam juga. Nak agak KFC. Macamlah KFC tu bukan ayam nak, ayam juga.
Sudah menjadi adat kebiasaan di dalam dunia Islam bahawa hukum-hukum agama yang digali dari Quran dan hadis oleh seseorang imam, maka hukum itu dinamai mazhab. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamakan mazhab Hanafi. Hasil ijtihad Imam Maliki dinamakan mazhab Maliki. Hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamakan mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal dinamakan mazhab Hanbali. Walaupun pada hakikatnya kesemuanya adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Ini pun kena buat satu lagi forum ni tentang mazhab. Apa itu makna bermazhab dan apa itu mazhab, atau wajibkah kita bermazhab? Dia nak kiaskanlah, maksudnya di dalam fiqah ada 4 mazhab. Jadi bila kita kata dalam fiqah ada 4 mazhab, bukanlah 4 agama yang berlainan. Sama saja agama Islam. Yang membezakan antara 4 mazhab ni ialah hari ni Nabi baca lain, kemudian besoknya atau lusa atau minggu depan, bulan depan tak tahulah bila, Nabi baca lain, Nabi buat lain. Ada beberapa perkara dalam ibadah Nabi buat tak sama. Kalau tuan-tuan belajar hadis, fahamlah. Contohlah, saya tak ambil banyak dalam Sahih Muslim. Saya paling lama mengajar Sahih Muslim dekat 8 tahun dah. Dalam Sahih Muslim saja, hadis tentang bacaan tahiyat akhir 4 versi. Tasyahud ataupun tahiyat Ibnu Mas'ud, tahiyat Ibnu Abbas, tahiyat Abu Musa Asy'ari dan satu sahabat yang lain saya tak ingat. 4 ada perbezaan. Hadis Sahih Muslim sahih ke tak? 4 tu sahih. So nak tanya Nabi, mana satu yang sunnah? Mana satu yang sunnah? Kalau semua sunnah sama ke tak bacaan? Dia tak adalah lari banyak sangat. Ada beza-beza dia punya lafaz dia tu. Jadi imam ni ambil yang ni, imam yang lain ambil yang ni, imam yang ni ambil yang ni. Sebab apa? Kalau semua ambil yang satu, habis 3 lagi, siapa nak amalkan? Semua sepakat pilih yang satu, habis 3 lagi, siapa ni? Sahih ni Nabi buat. Nabi bukan robot. Daripada latih jadi Nabi, turun wajib sembahyang sampai mati baca benda tu je. Doa iftitah pun bermacam-macam versi. Selawat sebenarnya total tahiyat yang dalam riwayat 16 riwayat. Total riwayat mengenai cara Nabi baca tasyahud 16 riwayat. Dalam Sahih Muslim saja ada 4. Kita hadis bukan Muslimnya, banyak lagi. Selawat Nabi 24 riwayat. Yang paling masyhur yang kita guna selawat Ibrahimiyah kan, 24 riwayat Nabi tu. So selawat mana yang sunnah? Faham tak? Jadi orang yang betul-betul ada ilmu, belajar betul-betul, dia takkan nafikan mazhab. Termasuklah mazhab akidah. Akidah dia tak ada, dia tak ada sebut masalah ni. Akidah pula lebih kepada manhaj, menyusun. Macam mana nak kenal Allah? Cukuplah dengan sifat-sifat yang asas, iaitu sifat 20 atau 13. Bukan kita tolak sifat-sifat yang lain. Kau nak belajar 99, silakan, tak ada masalah. Ini manhaj saja. Faham? Jadi orang yang menolak mazhab ni pun satu masalah juga. Dia ni sebenarnya tak faham sebenarnya. Dia tak ada kefahaman yang benar tentang apa itu mazhab. Tu tanya Nabi mazhab apa? Kalau yang tanya tu orang awam okey lagi. Yang tanya tu PhD dia berapa? Faham makna mazhab? Jadi bila Imam Syafi'i, contohlah dalam bab fiqh, Imam Syafi'i pilih hadis ini untuk diamalkan. Dalam bab itulah tahiyat, dalam bab kunut begini, dalam bab doa iftitah dia ambil yang ni, dalam bab ni dia ambil, dalam bab apa, semua yang ada dalam dia ambil. Dan imam lain ambil hadis yang lain. Jadi kumpulan-kumpulan pilihan pendapat Imam Syafi'i itu dikumpul menjadi satu mazhab. Dan akhirnya diikuti. Diikuti. Dia kalau tak diikuti, dia hilang pupus. Macam Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari pun mujtahid, tapi mazhab dia tak ada. Tak ada mazhab Imam Bukhari dalam fiqh, sebab tak ada penerus dia. Anak murid dia sendiri pun dia buat benda lain. Imam Muslim anak murid dia, Imam Tirmizi anak murid dia, tapi tak ikut benda ni. Bukhari ada mazhab. Mana mazhab Bukhari? Mana? Beza mujtahid dengan mazhab, beza. Mujtahid ni dia boleh keluarkan hukum.
Dia boleh macam Imam Syafi'i semua, tapi masalahnya kumpulan pendapat dia ni tidak ada ulama yang ikut, meneruskan sampai ke hari ini. Dan lagi satu, dia perlu ada kaedah. Kenapa Imam Syafi'i pilih yang ni tak pilih yang tu? Dia ada kaedah. Dia ada kaedah. Setiap imam mazhab mujtahid ni, dia ada kaedah dia di dalam memilih hukum. So kaedah itu diketahui oleh ulama yang mengikut mazhab dia, dan kaedah itu dipakai sampai hari ini, terbentuklah satu mazhab. Sama juga dalam akidah. Kenapa kita memilih sifat-sifat 20 tu saja untuk dijadikan sebagai pengajian untuk mengenal Allah, tak mengambil sifat-sifat yang lain? Dalam masa yang sama kita tak menolak sifat tu sebab sabit dalam Quran. Tapi kita hanya, ulama kita memilih, Imam Abu Hasan Asy'ari memilih sifat ini saja untuk dipelajari supaya kita kenal Allah. Ada kaedah dia. Kenapa kita tak pilih Rahman Rahim masuk dalam sifat 20 kan? Kenapa tak pilih sifat-sifat yang lain? Ada kaedah. Ada kaedah. Bila kaedah itu dipakai, diteruskan oleh ulama, jadilah mazhab. Faham? Itu mana mazhab. Kalau tak, kita kenalah hari ni sembahyang subuh baca tahiyat version Ibnu Mas'ud, Zuhur baca version Ibnu Abbas, Asar baca tahiyat version Abu Musa Asy'ari, macam tu ya. Tukar-tukar. Dia yang claim ikut sunnah pun kita tanya, cuba baca tengok tahiyat 16 riwayat, pun tak hafal, tapi ngaku ikut sunnah. Bohong kan? Kalau betul ikut sunnah, semua yang riwayat yang Nabi ajar tentang tahiyat ke, misalnya doa iftitah ke, semua dia hafal, semua dia amalkan. Cuba tanya dia tengok. Confirm dia tak hafal. Kata ahli hadis, tak belajar hadis. Tak. Begitulah juga dalam soal-soal i'tiqad, hasil galian dari Quran dan hadis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dinamakan mazhab Asy'ari atau fahaman Asy'ari, walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hasan Asy'ari hanya menggali, merumuskan, menfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, juga apa yang sudah diiktikadkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Yang tolak sifat 20 tu misalnya kan, tanya dia, kau percaya tak Allah wujud? Kau percaya tak Allah tu qidam? Percaya tak Allah tu baqa? Percaya tak Allah Ta'ala tu mukhalafah lil hawadis, tak sama dengan makhluk? Percaya tak Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada makhluk, qiyamu bi nafsi? Allah wahdaniyah Isa, Allah ada kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Dia percaya tak? Dia percaya tu, tapi dia tak percaya sebab 20. Tak apa, Assalamualaikum. Pelik tak? Dia tolak sebab 20, tapi bila tanya satu-satu dalam sebab 20, dia terima pula. Lepas tu tolak sebab 20. Apa benda yang dia tolak? Tak tahu. Dia tak suka kot istilah sifat 20 tu. Firqah-firqah dalam Islam ini diterangkan tadilah, maknanya diterangkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sekarang ni firqah-firqah yang lain. Dan kita akan sambung baca. Kita bagi rehat dalam 10-15 minit, insya-Allah kita akan baca beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan perpecahan yang berlaku ni. Bukanlah secara kebetulan, memang Nabi sendiri sudah pun menyatakan dalam hadisnya perpecahan ini pasti akan berlaku dan berlaku. Kita akan sambung lepas ni insya-Allah. 10 minit nak buang air, nak minum ke? Boleh insya-Allah. Wallahu alam. Setakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah tuan bukan suka lihat dan juga sebelah ni untuk masuk ni makanan disediakan untuk orang yang dari makanan atas, nanti ni makanan di bawah dan segala rumah. InsyaAllah Mas jumpa balik dulu, kita ada tajuk yang boleh kata sebagai tajuk yang utama juga, iaitu kemunculan gerakan Sabahiyah dan juga Khawarij yang terbit di zaman Salafus Salih. Jadi insyaAllah terus sama daurah kita, insyaAllah mana-mana dimulai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, kalau siapa ada soalan, tapi nanti yang tak nak terus direct boleh tulis siap dengan saya akan share pada Fadil Muhammad.